Okay, hai semua, Assalamualaikum. I'm Elina. So saya host for today. Okay, hari ni kita santai-santai saja. So kalau ada question ke apa ke, boleh type dekat dalam chat group kita, okay? Welcome to kita punya cooking show, masak-masak bersama Team Dynamics. Saya team manager Team Dynamics, and hari ni memang best lah kita punya dishes hari ni. So but before kita start, I nak tanya, siapa kat sini yang join for the first time, tak ada Thermomix lagi, boleh tulis 1 kat dalam chat group. Kalau you dah ada Thermomix, you nak join cooking show ni, type 2 dalam chat group. Okay, sebab kita nak kenal siapa yang tengok kita punya show hari ni. Wah, banyak 1. Okay, banyak 1 sebenarnya. So banyak orang baru join Okay, thank you sebab join kita hari ni. Kita akan buat dishes and drinks daripada follow kita punya team. Tema kita, jom ke Thailand. Kalau sekarang ni kita tak boleh nak pergi Thailand, tak boleh pergi Bangkok, tak boleh pergi Phuket, tapi kita boleh pergi melalui makanan kita dengan Thermomix. Okay, so sebelum kita start, saya nak bagi tahu sikit lah background about Thermomix ni, supaya kita faham bila chef-chef kita nanti tunjuk-tunjuk function atau fungsi-fungsi kat dalam Thermomix ni. Okay, so kalau ada question, ada banyak kita punya advisor yang boleh answer dekat dalam chat room ni. Okay, so tanya je apa-apa nak tanya. Okay, kita start. Saya introduce diri saya dulu. Tadi saya cakap nama saya Elina. So saya dah jadi advisor lebih kurang 1.5 tahun. Saya dulu memang beli Thermomix ni lah untuk diri saya, untuk family saya masa MCO 1.0. Okay, sebab asyik beli Foodpanda, GrabFood. So kita orang spend too much lah money on delivery ni, sebab saya pun kerja, anak pun kecil-kecil kan. Anak ada online school. So memang tak ada masa sangat nak masak, nak masuk dapur. So kita orang pun tak boleh jadilah spend too much on GrabFood semua ni. So kita decided to beli Thermomix. Husband saya mula-mula kata mahal sangat ni, kenapa nak beli semua kan. Tapi lepas dia dah try first dish tu, terus dia yang kata join as advisor lah, benda ni bagus. Okay, so lepas ni kalau ada yang dah ada Thermomix ni nak jadi advisor, boleh tanya advisor you macam mana nak jadi Thermomix advisor. Okay, alang-alang dah duduk kat rumah tu, boleh jadi advisor. Okay, so bila kita masak ni, apa yang penting untuk diri kita? Dia kena time saving ke? Dia kena healthy ke? Dia kena nak rasa kreatif ke? Sebab kadang-kadang kan kita duk masak benda yang sama je setiap minggu kan, kita repeat je lauk-lauk yang kita buat tiap-tiap hari. Isnin sama, Selasa sama kan. So lagi-lagi duduk rumah banyak, mesti suami pun dah boring, anak-anak pun dah boring makan pasta je kan. So is creativity also very important. So tell me dalam chat group kita, apa yang penting untuk diri you when it comes to masak? Apa yang important? Is it money saving? Dia mesti senang? Dia mesti healthy? Dia mesti kreatif? Atau dia kena time saving? What is important to you? Fast and tasty. Lagi? Apa lagi yang important to you? Creativity, mesti kreatif, kena senang. Everybody can cook, mesti senang kan? Money saving, time saving, fast and tasty. Okay, so standard lah semua ni kan. So dalam kita punya show hari ni, kita akan tunjuk dengan Thermomix, kita boleh address semua benda ni sekali. Okay, so you can see nanti. Alright. Okay, so sedikit background about Thermomix ni. Thermomix ni daripada Germany. Kita import dari Germany, dia punya hardware daripada Germany, dia punya software daripada France. So memang datang daripada Europe ke sini. And Thermomix ni ada di lebih 80 negara dan dah menang banyak award, design award and technology award from all over the world. Okay, so this is why it is memang mahal Thermomix ni. Tapi kita bayar untuk teknologi, okay.
So macam kita beli iPhone tu semua. Thermomix pun around sama price dengan iPhone. Tapi kita bayar untuk teknologi tu, okay? So nanti kita akan faham kenapa betapa bagusnya teknologi Thermomix ni dalam cooking show kita ni, okay? So Thermomix ni dah ada dah lama dah. Lebih 130 tahun. Kalau kita tengok timeline ni kan, daripada 1961 started dengan blender. Lepas tu became popular dengan TM31 dalam tahun 2000, TM5, lepas tu TM6. Okay, dekat Malaysia dah ada daripada TM31 ni. So mak mertua saya ada TM31 ni, masih berfungsi, dah nak 20 tahun masih berfungsi lagi. Nak suruh dia beli TM6 ni susah sebab dia kata masih boleh guna lagi. Okay, sekarang dia ada TM31, dia ada TM6 dan dia duduk seorang. So itu menunjukkan betapa tahannya lah Thermomix ni. Boleh bagi dekat anak, boleh bagi dekat adik-beradik nanti Thermomix ni, okay? So dekat Malaysia ya, I cakap masuk dengan TM31 tadi kan. So TM6 ni is a new technology yang first yang ada Wi-Fi and software kat dalam. So TM6 ni akan berada memang lama lah sebab dia ada software. Unlike dia punya mak-mak yang sebelum dia ni, TM6 ni ada software yang kita upgrade all the time. Macam handphone, kadang-kadang ada software update, TM6 ni pun ada. So bila dia update software, ada fungsi-fungsi baru. So bila fungsi baru tu ada tu macam kita beli kitchen appliance yang baru. Okay, so banyak benda yang tambah-tambah all the time. Okay, so a fun fact, setiap 23 saat, satu Thermomix dijual di seluruh dunia. Okay, so dalam 23 saat ni mesti ada yang nak beli. Lagi 23 saat mesti ada yang nak beli lagi. Okay. Okay, sekarang saya nak explain sikit pasal accessories dekat dalam Thermomix ni. Okay. Alright. Okay. Ini kita panggil Varoma dish and Varoma tray. Varoma ni stands for vapor and aroma. Okay, it's another word untuk steaming. Okay, so kita guna benda ni untuk steaming. Dia ada dua level. Okay, level atas ni dengan level bawah. Okay, so kalau tak nak guna yang atas ni, nak guna ni saja pun boleh. Tapi bila kita ada dua level ni, maksudnya kita boleh steam dua different ingredient at the same time. So kat bawah ni boleh steam ayam, ikan, kat bawah kita steam sayur. Ini pun kita boleh guna as strainer bila nak basuh sayur-sayur, bila nak strain pasta, kita boleh guna ni as strainer juga. Okay, so bila kita nak guna benda ni, kita letak kat atas Thermomix macam ni. Okay, macam tu. Okay, lepas tu yang ini kita panggil mixing bowl. Mixing bowl ni dia punya capacity 2.2 liter. Okay. So 2.2 liter ni banyak. Kalau buat kari, kalau buat kuah-kuah, 6 orang boleh makan. Okay, so dia ada indikator kat sini 1 liter, 2 liter dengan 2.2 liter. Okay, kalau kita tengok blade ni, okay, blade ni dia ada atas, ada bawah. Itu sebab everything yang kita chop kat dalam Thermomix ni memang akan jadi konsisten sebab dia bukannya flat, dia ada atas ada bawah. Lepas tu dia one side dia tajam, belakang side dia tak tajam. Jadi kadang-kadang kita pelik, macam mana kita masak ayam, semua tu dia tak berkecai-kecai, ikan tak berkecai-kecai kan, sebab dia akan reverse. Okay, so Thermomix punya plate ni dia boleh pusing dua side, normal dengan reverse. So bila kita nak kacau saja, kita reverse je dia. Okay, boleh nanti kita tunjuk macam mana nak choose reverse mode. Okay, so ini mixing bowl ni dia stainless steel tu sebab kalau kita masak tak berbau. Kita boleh guna bowl yang sama nak buat lemonade, nak buat juice, buat ice cream. Bowl sama pun boleh buat udang masak petai, boleh buat kuah durian, semua boleh sebab takkan berbau. Okay, stainless steel. Okay. Lepas tu kita ada, ini kita panggil simmering basket. Okay, simmering basket ni kita masak nasi kat dalam ni, kita boleh steam eggs atau pasta semua kat dalam ni. So cara kita letak simmering basket kat dalam macam ni.
Ini pun boleh jadi strainer bila kita buat jus. Okay. So saya suka masak nasi guna simmering basket ni. So saya memang masak nasi guna Thermomix. Kalau kita letak beras kat dalam ni, kita letak air kat dalam ni, lepas tu bila dia masak, dia jadi nasi kukus. Air kanji tu jatuh kat dalam air kat bawah ni. So kita makan nasi tanpa kanji. Okay. Kita panggil tu low GI rice. Okay. So kalau kita masak guna normal rice cooker, kita makan semua sekali air kanji tu sebab dia tak separate. Kalau dengan Thermomix, kanji tu air kat bawah ni jadi putih-putih. Okay, boleh buang. Okay, so sangat healthy kalau nak makan nasi guna Thermomix ni ya. So bila dah masak panas kat dalam ni, kita nak angkat dia kan. Kita boleh guna spatula pun yang datang sekali dengan you punya unit. Dia ada hook kat sini ni. Kita hook je. Okay, and keluarkan macam ni. Best kan? Lepas tu spatula ni saya suka sebab dia design, nampak tak benda ni? Ada ring ni. Dia design supaya dia tak jatuh. Dia takkan jatuh daripada kita punya table sebab dia ada benda ni. And you tengok dia punya hujung ni tak kena table tu sekali. Kan? So dia hygienic as well. So benda-benda kecil macam ni pun dia fikir dalam design dia. So that's the beauty about Thermomix. Okay. Lepas tu you pun dapat ni kita panggil butterfly whisk. Okay. Butterfly whisk. So ini kita guna nak buat kaya, nak kacau nasi goreng. Okay. Semua kita guna. Ini basically saya selalu cakap tukar Thermomix jadi mixer lah sebenarnya ya. Okay. Ini nak pakai senang je. Kita letak je sini dekat blade. Macam tu. Okay, senang je. Ini butterfly whisk. Okay. Lepas tu, okay. Masukkan balik. Lepas tu kita ada cover dia. Cover dia ni. So ini kita ada measuring cup. So dia boleh ada indicator measurement here 50 ml dengan 100 ml. Kita selalu letak kat atas ni. Okay. Boleh. So kalau kita nak buka, nak letak bahan-bahan, kita boleh buka semua sekali, cover, atau kita buka ni je, kita letak kat dalam dia punya lubang ni. Okay. Lepas tu kita pun ada splash guard ni. Splash guard ni untuk bila kita masak high temperature cooking. Nak goreng ikan bilis semua tu, kita guna ni supaya dia punya minyak tu tak splatter. So selalunya kita letak kat atas macam ni, lepas tu Thermomix akan lock. Okay. So, itu semua datang sekali dengan Thermomix. Lepas tu yang saya sukanya Thermomix ni boleh buat semua sekali arum. Okay, kalau kita masak nasi ayam tu, kat bawah sup, dalam dia punya basket tu nasi, kat dalam ni ayam, kat atas ni sayur. Semua kita buat sekali. Buat kari laksa, bawah ni kari. Dekat dalam simmering basket tu telur. Lepas kita ada ikan, kita ada ayam sini dengan atas bok choy. Semua buat sekali arum. Tu yang bestnya Thermomix. Boleh buat pau, boleh buat sup sekali, semua sekali buat. Okay? Tu yang boleh menjimatkan masa, healthy, kreatif, easy. Semua sekali. Okay? Alright. Okay. So kita cakap dulu pasal harga Thermomix ni. Saya kata tadi memang Thermomix ni tak murah. Tapi sekarang ada pelan-pelan 0% interest yang membuatkan dia affordable untuk semua orang boleh beli Thermomix. Okay. Memang dia punya original price RM7,188 tapi sekarang kita ada offer RM200 diskaun. Jadi harga RM6,988. Boleh bayar full. Kalau bayar full dapat extra cookbook. Kalau nak bayar 0% installment boleh bayar guna credit card atau debit card. Kalau dengan credit card boleh buat full installment. Kalau dengan debit card kena letak deposit RM2,988, lepas tu RM4,000 convert to 0% installment. So kalau kita buat full installment harga hanyalah RM291 sebulan. Berapa kita spend on GrabFood sebulan? Kalau keluarga saya lah, sekali makan RM100-150 untuk keluarga saya. Sekali makan. Kalau dalam satu weekend tu 2 kali makan, RM300. 300 times 4, RM1,200. Itu sebab saya beli Thermomix dulu.
Okay, so fikirkan. Okay, so sekarang kita ada offer dapat free gift. Okay, free gift ni best because they imported from Australia first time since I join. Kita bagi benda macam ni and I'm so excited lah to show kan. Okay, ini free gift pertama, silicone muffin mold. Kita boleh guna ni dalam varoma tray kita. Okay, macam mana kita guna? Ini imported daripada Australia. Boleh letak dalam ni. Dia perfect kat sini. Boleh buat appam, boleh buat muffin, boleh buat steam cake, semua boleh buat dalam ni. Perfect. Kalau kita nak cuba beli aksesori lain tu tak muat. Ini silikon ni boleh masuk kat dalam oven sekali juga. Okay, so ni best ni. Lepas tu kita pun ada ni steaming tray. Tengok ada logo Thermomix ni. Ini pun imported from Australia. Stainless steel, very high quality. Ini best buat steam fish. Kalau kita nak guna nak buat steam fish, kadang-kadang kita kena letak baking paper kan kat atas ni. Tak payah, guna ni je. Letak kat dalam ni, fits perfectly juga. Tengok. Untuk kita punya fish. Okay, so ini you dapat free bulan ni, period ni kalau you beli. Okay, lepas tu on top of that kita bagi lagi satu free. Kita bagi free Easy Meals Cookbook. Okay, Easy Meals Cookbook ni memang dia tunjuk cara-cara senang, resipi senang untuk Thermomix and is one of our best selling cookbook. So this period kalau beli dapat tiga gift. Okay, so don't miss out. Okay, and dengan EMCO ni kita ada banyak demand. Lepas tu ada a bit of waiting period and low stock juga. Jadi kalau betul-betul nak, saya advise put in order now sebab queue memang panjang. Okay? Alright. So Thermomix ni pun banyak fungsi-fungsi. So rumah saya ni kecil. So saya tak ada banyak kitchen appliance. Saya tak ada steamer, saya tak ada kettle, saya tak ada rice cooker, saya tak ada sous vide machine, saya tak ada kneading machine, grinding machine sebab semua ni Thermomix boleh buat. Okay? So ada orang kata kenapa Thermomix ni besar sangat? Tapi dia replace you punya steamer. Steamer 3 tingkat tu boleh jual. Kettle, kalau ada kettle tu kan, kalau kita panaskan air dalam kettle boleh sampai 100 degrees je. Dengan Thermomix kita boleh choose nak berapa degrees. Kalau kita buat kopi, kita buat tea, perfect temperature tu 70 hingga 90 degrees. Dengan kettle semua 100 degrees je kita boleh buat kan. So semua benda ni kalau kita campurkan semua harga you punya kitchen appliance yang lain lagi mahal daripada beli Thermomix. Jual semua tu boleh beli Thermomix. Okay? Right. Okay, so Thermomix ni memang untuk semua orang. Ada untuk anak-anak yang macam saya ada anak 5 tahun kan. Dia asyik boring je nak, Mami can we make cupcakes, can we make cookies. Sebelum Thermomix memang saya tak tahu nak buat. Dengan Thermomix okay, anytime boleh. Sebab saya pun tak payah kemas-kemas sangat sebab Thermomix ni boleh clean itself. Nanti kita tunjuk macam mana Thermomix boleh clean itself. Itu sangat bagus tu. And then untuk mak bapak kita yang macam kita tak nak dimasak over stove kan, ada api semua tu bahaya, baik guna Thermomix. So mak saya ada, mother-in-law saya duduk seorang pun dia pun guna Thermomix. Okay, very good for warga emas lah. Okay, and then untuk family yang very busy, mak bapak kerja, work from home, memang tak ada masa lah nak kat kitchen lama sangat, anak online schooling semua kan. So it's also for you. Okay, so it's for everyone. Okay. Alright, so sekarang saya nak pass dekat chef kita yang pertama. Import dari Thailand. Okay, dia akan datang dari Thailand. Ada lagi 3 dari Thailand. Okay, so sekarang saya pass kepada Shazana Kak. Okay, boleh kepada Shazana. Suara. Shaz, unmute
Okay, sorry kena terbang sikit ke Thailand, ada traffic jam. Okay. Okay. Can you guys hear me? Boleh dengar? Okay. Boleh. Okay. Tadi dekat Thailand kan kurang sikit coverage. Okay. So, Assalamualaikum semua. Nama saya Syaz. Pertama sekali selamat datang ke program Masak-Masak bersama Team Dynamics. So, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami di petang Sabtu ini. Menu pertama kita untuk hari ini yang bertemakan Thai street food kan. Saya nak tahu siapa kat sini penggemar Pak Krapau ataupun yang dah pernah makan dan memang suka. Boleh tak type dalam chat? Saya nak tengok. Okey, ramai penggemar Pak Krapau. Siapa tahu apa maksud Pak Krapau tu? Pak Krapau tu sebenarnya part dekat depan tu maksudnya stir fry ataupun goreng. Krapau belakang tu maksudnya holy basil, okay? So dia sejenis daun selasih yang popular dekat Thai. So dekat Malaysia ni you boleh tanam sendiri, you boleh jumpa dekat kedai. So basically itulah dia punya main ingredient, daun selasih. Itu dia punya main komponen. Nak buat dia sangatlah mudah, okay? Walaupun dia nama dia stir fry, you boleh menggunakan Thermomix untuk menyediakannya. Untuk makan Pak Krapau, selalunya dia akan dihidangkan bersama nasi basmati ataupun nasi jasmine rice yang gebu-gebu, yang panas dan dihidangkan sekali dengan telur mata. Wah, sedapnya. Okay, so sebelum saya mulakan masakan, saya just nak introduce the ingredient. Of course, kita kena guna mince meat. Boleh mince meat ni dia boleh pilih, dia nak daging boleh, nak ayam boleh, ada setengah orang guna seafood pun boleh. Okay, dan of course kita punya Thai holy basil. Dan kita ada cili padi, bawang putih dan halia, okey. Dan dia punya perencah dia kita guna chicken stock paste. Yang ni kita buat sendiri je. Okey, homemade chicken stock paste menggunakan Thermomix. Senang. Tak ada bahan pengawet, tak ada bahan tiruan. Of course gula sikit, air dan ada sos-sos dia lah. Kita ada sos tiram, sos ikan dan saya letak sikit kicap pedas, okey, untuk nak bagi tambah rasa. Dan of course kita guna minyak masak. Okey, so you ada dua cara nak menyediakan masakan ini, sama ada nak guna manual mode, guna resepi tersendiri, atau you boleh cari Pak Krapau dalam Cookido. Okey, so saya dah set dah Cookido tadi. Dan dia ada dalam Cookido ni, yang bestnya dia dah sediakan siap-siap dua parts, okay? dua masakan, satu masak nasi dan dia akan move on to the Pak Krapau itself. So masak nasi saya dah buat, tadi Elina ada terangkan kan, kita masak nasi menggunakan Thermomix, semua kanji dia jatuh ke bawah, betul tak? So dia akan jadi low GI, okay? So cara dia macam Elina dah terangkan, kita menggunakan simmering basket. Okay, simmering basket ni panas tau sebab kita dah masak nasi tadi kan. So nak keluarkan simmering basket yang panas, kita gunakan spatula ni. Spatula ni telah dipatenkan sebab design dia yang unik. You nampak tak ada hook kat belakang ni, ada cangkuk kan. So cangkuk ni kita masukkan dalam simmering basket. Alright, so bila dah cangkuk, you just angkat. Senang kan? Okay, so you toskan sikit, you alih ke atas. Untuk ni. Okey. Dan saya nak tunjukkan air kanji yang jatuh ke bawah. Okey, hati-hati ya, panas. Alright. Nak tengok, nampak tak? Okey, nampak tak ada putih-putih kat bawah tu, dalam air tu, itu semuanya datang daripada kanji beras yang kita masak tadi. So bila kita masak dalam Thermomix menggunakan steaming proses macam ni, maksudnya you letak air, you letak simmering basket dekat sini, okey. You panaskan air ni, air tu yang akan masak nasi dekat atas. Dia masak secara steam. Okey, kanji-kanji semua jatuh ke bawah, okey. Dan yang ia menjadikan nasi kita ni low GI lah. Sebabnya dia struktur beras tu, susu nasi tu masih intact, okey. So bila you makan, badan you ambil masa yang lama sikit untuk uraikan. So badan you serap karbohidrat tu ataupun glukos tu lagi lama lah, okay.
Ini air tadi tu, you boleh simpan, sejukkan dan you boleh siram tanaman you. Okey, daun pandan, apa sajalah yang you tanam kat rumah tu, jadi segar bugar. Jangan buang air ni. Air ni sangat berharga. Okey. Dulu. Okey, beras ni nanti kita nasi ni kita akan hidangkan dengan masakan kita. Okey, sudah siap kan? So saya akan tunjukkan the next step. Okey. Right. Okey, tadi kan bowl yang kita dah buang air tu tak kotor sangat, betul tak? So usually saya tak basuh total sangat, just masukkan sedikit air. Okey, just nak biar sikit je. Okey. Goncang-goncang, masukkan balik air. Sebab yang dalam ni pun air beras, air nasi tadi, so bersih. Okey. Kita mulakan masakan bakar kita. Kita nak masukkan sedikit garlic. Okey, bawang putih. Alright, dan kemudian dimasukkan halia. Okey. Dan cili padi. So cili padi ni dia suruh letak 3, kita boleh adjust lah. Kalau suka pedas, dia boleh tambah lebih, you boleh lebihkan. Kalau you tak suka pedas, macam I nak masak untuk anak I sekali, so kita kurangkan sikit cili tu. Okey, dan juga ditulis ni 20 gram vegetable oil. Okey, so masak guna Thermomix ni senang sebab you boleh terus timbang kat dalam ni, tak perlu susah-susah timbang dekat tempat lain. Okey, macam ni, I just masukkan. Boleh nampak tak dekat screen tu, dia ada tunjuk 3, 4, 5. So dia akan naik. Cukup 20, kita berhenti. Okey, alright. Kan senang? So tak perlu nak guna banyak-banyak peralatan, nak bawa keluar, menimbang ke apa. Okey, so dia suruh kita. Okey, so kita nak kisar 3 saat. Okey, disuruh pusingkan ke speed 7. Saat je cincang. Okey. Kita tunjuk macam mana keadaan dia lepas 3 saat. Okey. Nampak tak? So tak perlu nak susah-susah cincang asing, kita terus cincang dalam ni. Okey, kita turunkan dia. Okey. Dan kita nak masak dia. So kat sinilah kita cincang, kat sinilah kita masak. Alright. Okay, so dia masak untuk 3 minit, suhu 120 dan dia suruh kita pusingkan ke speed 1. Okay. So saya nak terangkan sikit pasal Cookido ni. Cookido ni apa? Cookido ni sebenarnya kita punya resipi platform. So dekat dalam Cookido kita ada lebih 70,000 resepi yang dikumpul dari seluruh negara. Okay, setiap negara ada dia punya recipe team masing-masing yang kumpul local recipe. So macam kita Malaysia pun ada kita punya own recipe team. So tu you boleh cari menu peranakan, you boleh cari menu Melayu, masakan Cina, masakan India yang telah ikut kita punya selera lah, selera orang Malaysia kan. Semua ada dalam ni cari. So Cookido ni dia perlu dilanggan, tapi bila you beli Thermomix, you akan dapat 6 bulan langganan percuma. Okay, bila you turn on your Thermomix for the first time, you log in, you akan dapat 6 bulan langganan percuma. Okay, bila you pergi ke website dan you log in ataupun you sign in, dia akan dapat lagi 1 bulan percuma. So in total you akan dapat 1 campur 6 bulan percuma. Okay, lepas tu you boleh subscribe, sambung subscription kalau you nak terus gunakan Cookido. Kalau tak, you boleh je guna manual mode untuk memasak. Okay, so apa yang best sangat pasal Cookido ni? Cookido ni, tadi saya dah cakap pasal 70,000 resepi kan? You juga boleh access Cookido from peranti mudah alih. So macam you boleh guna handphone, guna tablet, guna laptop. Kenapa penting nak guna peranti mudah alih? Sebab contohnya you dekat office ataupun you dalam kereta tengah jam kan, you tengah fikir, malam ni kita nak makan apa ya? Takkan nak balik rumah buka Thermomix baru kita nak cari, betul tak?
So you boleh je guna handphone, you cari resepi yang you nak masak malam tu, you boleh set to cook today. Balik rumah, you buka Thermomix, you buka you punya TM6, tada, dah ada dah resepi tu sebab dia dah sync back to your machine. Senang kan? Lepas tu satu lagi, kalau you pergi kat Cookido, you select resepi yang you nak masak, you boleh juga pilih untuk buat shopping list. Contohnya dia akan terangkan berapa apa bahan yang diperlukan. You just select bahan-bahan yang you tak ada daripada resepi tu, dia akan masuk dalam you punya shopping list. You pergi ke groceries, you cari, you buka je you punya shopping list, beli mengikut apa yang dalam list tu, kan senang. So dia boleh tolong bantu you merancang you punya masakan the whole week ataupun untuk 1 bulan. Senang. Okay, any question tak pasal Cookido so far? Satu lagi kelebihan menggunakan Cookido ini ialah kalau you masak, sebab dalam Cookido dia dah terangkan apa bahan yang diperlukan, kuantiti yang diperlukan, cara masak of course, dan dia ada bagi tips. Okay, itu tanda dia dah siap. Alright, so you boleh tekan mana-mana dekat screen atau you boleh tekan dekat tombol ni. Okay, alright, so dia suruh masukkan daging. Okay, bila you nak buka ni, make sure you buka biar menjauhi you ataupun against you kan, supaya dia lawak tu pergi ke sana. Alright, so dia suruh masukkan daging kan. Kita meletakkan dia supaya dia punya weighing scale tu kosong balik. Okay, you tengok I pegang pun dia dah timbang. So dia very sensitive. Okay, very sensitive up to, dia boleh weigh up to 1 gram increment. Okay, alright. So kita nak masuk daging, dia masukkan 250 gram. Sikit. Okay. Masukkan lagi minyak masak. Okay, sekarang ni kita nak masak daging ni menggunakan high temperature. Nanti saya terapkan Okay, so dia ada terangkan dekat sini. Dia cakap place splash guard onto mixing bowl ni. Okay, so maksudnya kita kena buka measuring cup ni, letak tepi dan kita gunakan splash guard. Splash guard ni datang sekali dengan you punya kotak lah. Okay, dia datang sekali dengan you punya base Thermomix. So, done. Okay, so kita akan gunakan mode high temperature. So you just pusing je. Okay. Bila high temperature mode ni, bermaksud dia akan masak you punya barang, dia punya ingredient up to 160 degrees, okay, 160 darjah Celsius. 160 darjah Celsius ni agak tinggi tapi tak adalah setinggi masak atas stove. Atas stove dia boleh masak up to lebih daripada 200 darjah Celsius. Okay, bila you masak pada suhu yang terlampau tinggi macam 200 darjah Celsius dan ke atas, you akan end up menghasilkan fume. Okay, minyak masak tadi tu you akan menghasilkan fume. Fume tu fume tu lah yang menyebabkan baju you, tudung you, muka you kan, semua dekat sekeliling you berbau masakan tu, bau putih, bau cili kan. Itu semua datang daripada fume. Tapi bila you masak dengan Thermomix, you nampak tak ada asap ni. Asap ni bukan fume tapi dia vapor ataupun wap air. So wap air ni dia still carry the smell, tapi once air tu tersejat, hilang bau tu. Sebab tu bila you masak ni, I boleh pasang aircon, I boleh pasang kipas, I boleh masak kat dalam living room pun boleh. Dia tak akan menghasilkan bau yang boleh melekat dekat seluruh tempat. Selamat digunakan di mana saja. Okay, asalkan make sure you punya Thermomix duduk dekat atas stable lah, tempat yang stable. Okay. Okay, tadi kita cakap pasal Cookido kan. Tadi kita dia ada cara masak, dia ada juga cara nutrisi. So kalau orang yang macam very particular about apa yang you makan, you nak tengok berapa kalori, berapa fat, berapa sugar, semua ada kat dalam Cookido, dia dah terangkan. Okay,
So bila menggunakan cookie dough sebab tu para suami, even para isteri, anak-anak pun boleh masak menggunakan Thermomix sebab you menggunakan resepi yang dah disediakan dalam Thermomix. You just pilih nak masak apa, you pilih apa, sediakan bahan-bahan, masukkan bahan-bahan mengikut spek yang telah ditetapkan, then ditekan next. Tahu-tahu je dah siap. Kan senang. So lepas ni tak ada dah alasan, alamak I tak tahu masak lah. Yang tolong yang I tak reti lah nak buat sebab semua Thermomix tak ajarkan. Itu kalau nak guna cookie dough. Kalau you nak guna manual cooking, tak ada masalah. You boleh gunakan, tadi kita nampak kan ada 3 tombol ni kan. 3 tombol ni menunjukkan masa, suhu dan juga speed. Okay, untuk ni dia tengah temperature apa? High temperature, so dia tak ada speed. Tapi kebiasaannya dia ada 3 ni lah. So you boleh setkan dia punya masa, you boleh setkan dia punya suhu, dia maksimum boleh pergi ke 120 darjah Celsius. Dan atas daripada tu you boleh buat aroma, which is vapor aroma. Dan dia punya speed lah. Speed tu akan menentukan sama ada you nak cincang kasar, cincang halus, you nak buat dia memang jadi powder, semua boleh, okay? You nak mince meat, you nak cincang daging pun boleh dalam ni. So kalau macam ni ada guna daging cincang kan, daging memang macam tu. Kalau you tak ada, you ambil cube daging biasa, you potong cube, you letak dalam ni, you cincang dia dalam speed 10, siap. Dalam masa 10 saat. 30 saat you dah dapat daging cincang you. Okay? So bila nak buat manual cooking, selalunya kita akan advise semua pengguna Thermomix yang baru cuba untuk masak menggunakan resepi dalam cookie dough dulu. Okay? Biasakan diri dengan resepi yang ada dalam cookie dough dulu. Mungkin untuk seminggu yang pertama, okay? Kalau tak pun mungkin 1 ke 3 hari yang pertama guna dulu resepi yang dalam cookie dough. Kenapa? Sebab kita nak make sure you faham cara Thermomix berfungsi. Sebab dia teknologi baru, betul. So biasalah kalau kita beli handphone baru pun ataupun kita tukar handphone daripada Android ke iPhone atau iPhone ke Android, mesti kita ambil masa nak sesuaikan diri, betul tak? Sama juga konsepnya dengan Thermomix. You kena ambil masa sikit untuk mengenali. But once you kenal Thermomix you, laju je jalan. So kita ada ratu resepi kita, Pin, lepas ni kita akan kenalkan dia, Pin ni. Dia dah banyak convert kita punya resepi biasa kepada Thermomix. So kalau ada orang yang tak tahu atau cari resepi yang tak ada dalam cookie dough, usually kita cari Pin. Kita punya ratu resepi. Actually bila you dah faham cara Thermomix ni berfungsi, laju je you boleh faham. Oh okay, kalau I nak tumis, I selalu akan guna 120 darjah Celsius, speed sama ada spoon ataupun speed 1. Dan satu lagi yang saya nak terangkan, speed tu kan dia ada dua putaran, 2 jenis putaran. Satu putaran biasa, satu lagi putaran yang berlawanan. Kenapa ada dua pusingan ni? Sebab bila you pusing macam biasa, you menggunakan blade yang tajam sebab blade kita ada 2 side. Dah siap. Nampak tak asap? macam pergi naik lah kita. Syaz, yang putih tu, bahagian putih Thermomix tu panas tak? Dekat, okay, nampak tak dekat screen ni, nampak tak merah? Merah ni menandakan kita punya Thermomix tengah panas, tapi kat mana panas? Dekat besi ni je yang panas, okay? Dekat mixing bowl yang besi ni je yang panas. Dekat sini, you boleh pegang, okay? So bila you buka ni, you just berhati-hati sebab kita tak nak paper ni kena ni, okay? Alright, nak tunjuk. Bau dia sedap walaupun belum masuk basil lagi. Okay, daun selasih belum masuk tapi bau daging ni, ya Allah. Right. Nampak tak? Okay. Wow. Ini daging cincang kita. Okay. So, kalau ikutkan resepi ni memerlukan 500 gram daging, tapi saya nak sebab saya nak masak untuk 2 orang je hari ni, so saya halfkan ingredient dia, saya halfkan daging 250 je, okay? So kita boleh skip the next step ni. Satu lagi yang saya nak terangkan, kalau you guna high temperature, follow exactly apa yang cookie dough sarankan, sebab dia hanya boleh masak high temperature up to 250 gram of protein at one time, okay? Sebab kita tak nak kita ni simbol terbakar kat bawah, okay? Okay, so now dah siap masak kita punya mince meat. Kita just teruskan masuk ni.
Dia masukkan 60 gram fish sauce. Okay. So kita masuk separuh je lah, 30. So macam minyak tadi, kita masukkan direct daripada botol. Even fish sauce pun I import daripada Thai. Okay. Nak betul-betul authentic ni. Okay. Okay. Dan seterusnya oyster sauce. Sama juga, dia gunakan 60, saya separuhkan, kita bubur 30 saja. Okay. Dan, okay, dalam resepi ni dia tak pakai kicap, tapi dia suka bubur kicap ni. So itu kebaikan ataupun kecantikan menggunakan Pukido. You tak adalah orang kata wajib follow sebiji-sebiji ataupun bulat-bulat resepi ataupun ingredient dia sarankan. Dia hanya bagi sebagai guideline. Okay? Kalau you nak alter dia on the go pun boleh, tak ada masalah. Okay, dia suruh masukkan gula sikit sebab kita dah pakai banyak sos kan. I tak suka gula banyak sangat. I just bubur gula sikit je dalam 5 gram. And then my husband pun tak suka masakan yang manis-manis macam tu. So kita alter je. Itu kebaikan bila you masak menggunakan Pukido. Bila you masak first time, you masak je ikut saranan dia. But once you dah siap, you dah tahu, oh mungkin terlampau manis atau mungkin terlampau masin. So you, the next time you masak, you dah tahu dah apa you nak alter. Okay? Alright. I skip this one. Okay. Chicken stock piece ni I buat sendiri dan dalam ni pun dia dah ada garam. So usually kalau I letak apa-apa masakan yang menggunakan chicken stock piece, I omit garam. I tak masukkan garam dah sebab ni pun dah masin. Itu yang kita kata masak dengan Thermomix ni healthy sebab kita makan, kita buat kita punya chicken stock ni semua tak ada MSG, okay? Semua buat senang. Yes, betul Elina. Okay. Okay, so sekarang kita akan masak dia for another 2 minutes. Sorry ya, lupa nak masukkan air dessert. Ingredient penting ni, jangan lupa. Okay. Okay, kita masak lagi 2 minit untuk suhu 100. Okay, so macam saya terangkan tadi, bila kita masak menggunakan Pukido ni, dia ada suhu yang berbeza kan. You boleh control suhu you boleh paling minimum ialah 37 darjah Celsius, you boleh pergi up to 120, 120 darjah Celsius. Dan atas daripada 120 dia akan pergi ke baroma. Tapi menggunakan automated mode yang ada dalam TM6, you boleh access high temperature mode dan juga caramelization. Okay, high temperature mode you tak boleh access sendiri. You kena menggunakan resepi yang ada dalam Pukido saja. Okay, menggunakan high temperature mode kita boleh goreng ikan bilis, goreng kacang, tempe. Okay, ini semua masakan Malaysia lah yang menggunakan high temperature mode ni kan. So memang kita suka goreng-goreng kan. So selama ni orang cakap, Allah tak boleh nak goreng ikan bilis dalam ni, kena buka juga kuali. Lepas tu dah tak payah, dah pakai je Thermomix, boleh pakai high temperature mode. Kita ada resepi tu dalam Pukido. Dan menggunakan caramelization also kena guna temperature dia ada dekat dalam automated mode. Dekat home, you swipe to the left, you akan nampak all these features lah yang you boleh access. Okay, so kat sini you ada macam-macam function yang you boleh access. Boleh pre-clean, you boleh knead dough, you boleh masak telur, you boleh masak nasi macam nasi biasa pun boleh, tak ada masalah. So kalau you nak buat macam lollipop, kita boleh guna caramelization mode, you boleh cari resepi tu dalam Pukido. Dia akan masak ataupun masak gula tu pada suhu 170 darjah Celsius. Okay? Bila you buat benda tu, make sure you pakai splash cap. Okay, itu penting.
Basically dah siap. Okay. Bebe. Siap dah kita punya kapal ni. Okay. Nampak tak? Nampaklah sikit. Nampak sikit. Kejap, I tunjuk. Okay, nampak. Nanti Okay. Alright, so itulah kapal. Nanti saya akan hidangkan sekali dengan nasi putih dan telur mata. I nak digoreng telur kejap. Telur tak boleh goreng dalam ni, okey? Yang tu kena guna stok. Dan kita akan teruskan dengan menu seterusnya. Thai green tea. Thai green curry. Okey? Dr. Amy, silakan. Assalamualaikum Dr. Amy. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. So hari ini saya akan masak antara menu kegemaran saya untuk keluarga saya, iaitu kari hijau ayam. Kari hijau ayam. Untuk saya kita kebanyakan kita semua kadang balik kita nak something senang untuk masak untuk keluarga, dan saya rasa hidangan ni adalah satu hidangan semua ada dalam tu. Ayam ada, dan kalau tengok kan dia punya sayur-sayuran dia semua jenis colour ada. Ada hijau, ada saya suka sayur-sayuran yang banyak colour. So sangat berkhasiat untuk kita dan keluarga kita lah kan. So kita akan split terus. Mak tadi dia tutup tidak. Dalam seminggu tu mesti ada sekali ke 2 kali mesti saya buat. Kalau tak saya buat, anak saya akan buat sendiri. Punyalah senang nak guna Thermomix ni. Okey, kita akan start cooking. Kita akan perlukan 20 gram cooking oil. Sarankan untuk guna cooking oil yang sihat ya, tuan-tuan, perempuan. Dengar cakap doktor. Okey. Encik, ni saya recommend saya. Walaupun tak boleh, tapi that is a good cooking oil. Okay. And then fresh coriander and daun tumbar. One thing saya realise makanan-makanan Thailand banyak guna coriander kan. So sejak saya ada kukido ni, saya nak kena tanam lah sendiri coriander daun tumbar ni. Alright, 150 best. Banyak lah untuk this dish, untuk lauk ni memang banyak guna. And then okay, untuk serai, dia suruh masuk sekali, tapi saya tak suka masuk sekali. Saya suka titikkan and then masuk masa nak masak nanti. Kita standby dulu yang tu. And then, okay. Ini saya akan masukkan semua sekali sebab dia akan suruh masukkan cili padi, 3 ke 6 cili padi, bawang kecil, bawang putih, lengkuas sikit, dan also ground cumin dan ground coriander. Saya akan masuk semua sekali ya. Okay, so ada kat sini boleh nampak. Kat situ ada belacan sekali. Kat situ pun ada belacan nanti, okay? Okay, habis pun dah ketumbar. Cumin kena babas. Jangan sedap. Okay, tapi saya suka sikit je sebab saya sendirilah tak betul. Bau dia untuk saya buat. Okay, macam tadi Syaz ada mention untuk mula-mula guna ikut step by step. Apa yang ada resipi ada dalam Kukido, lepas tu dah terror, rasa macam dah tahu macam mana nak guna, baru boleh derhaka resipi. Okey tuan-tuan? Lepas tu baru boleh. Masa mula-mula tu kena ikut follow betul-betul. So kita nak tahu function dia macam mana, pattern dia masak tu macam mana. Okey, kat sini ada suruh letak gula. Kacang. Okay, coconut milk, santan. Hari ini ditaja oleh Saji. Okay. Ni fish sauce. Saya punya tak import dari Thailand lah. Fish sauce saya beli kat Jaya Grocer je. Ini antara benda yang saya rasa banyak juga kita guna sejak ada Kukido. Fish sauce. Okay. Lime juice. Okay.
saya prefer yang senang lah sebab saya suka yang mudah. So tuan-tuan perempuan nak guna jenang lain boleh, nak fresh buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Alright, lepas tu kita tutup untuk di-grindkan. Okay, kita tengok dulu awal-awal apa rupa dia. Nampak tak segala benda ada dalam tu? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Next. Okay, 20 second, speed 10 buat sikit. Alright, tadi tak boleh cakap sebab dia akan terus slow suara dekat sini. Okay, sedap dia, nampak tak hijau dia? Done. Gelap sikit lah. Tapi nampak dekat dia punya ni, lid dia ni. Okay. Nampak. The colour is so vibrant and the smell. Oh dia, sedap. Okay, then scrape down. Right. Saya honestly lah masak guna Thermomix ni banyak membantu dalam mengurangkan kos makanan dari macam Elina cerita tadi sebelum ni. Saya rasa kos nak bayar GrabFood je I think about thousands lah sebenarnya, to be honest. Sebab saya 6 orang anak, 4 remaja dekat rumah, so boleh bayangkan banyak orang, banyak mulut nak kena ni kena suap. Okay, so now kita akan masak 120 degrees for about 6 minutes. Okay, tadi Elina ada cerita blade kita ada 2 side. Satu side yang tajam, satu lagi belah yang tumpul. So untuk saute selalunya dia ada, kalau tak ada benda yang tak nak hancur, kalau kita nak masak benda supaya tak hancur, kita akan guna reverse blade lah. Okay, so saya akan cerita 3 ciri terbaru yang ada dalam Thermomix 6 ni. The first one adalah slow cook. Kita boleh guna slow cook, buat slow cook dengan Thermomix ni. Dah tak perlu dah api slow kat dapur. Tengok api tengok tambah air So with Thermomix ni sangat senang. Kita boleh buat slow cook selama 8 jam tanpa risau makanan kita kering. Kita just on, boleh tengok Korea kan. So antara benda yang selalu saya masak, so ni lah red bean soup. Masak. Okay. Antara lain yang baru adalah kita boleh buat yogurt. Dan saya pasti bukan keluarga saya sahaja, keluarga lain pun ramai yang anak-anak suka yogurt. Not only yogurt but also makanan, minuman yogurt. So dengan ada Cookido sangat membantulah untuk kita bukan sahaja buat yogurt tu, tapi kita kontrol sugar, portion sugar, gula dalam air yogurt. Sebab kita tahu yogurt, minuman yogurt dekat luar tu sangat manis kan sebenarnya. Although tulis kat situ zero fat, tapi dia top up dengan sugar supaya dia nak kurang nak bagi rasa sedap. So dengan Thermomix kita boleh lagi enjoy buat minum air yogurt tanpa kesan-kesan yang tak baik lah. Yelah, kena dengar nasihat doktor. Dr. Amy ni bukan doktor je, Lieutenant Colonel Dr. Amy, anak 6. Anak 6. Alright. Okay, so the last ciri yang terakhir yang saya akan cakap lah, yang terbaru yang ada pada Thermomix adalah sous vide. Kalau siapa ada ikutlah minggu lepas punya cooking show, kita ada chef Sarah kita dengan pistol api dia tu kan, mesti semua orang tengok macam wow. Sebelum ni saya pasti juga ramai suka steak. Ni adalah cara yang paling selamat dan cara yang paling mudah untuk kita masak steak yang perfect. Tanpa kita risau ada yang terhangus ke, terlebih masak ke, kita boleh pilih dan selamat untuk kita guna ciri-ciri ni lah sous vide ni. Okay, sous vide ni kita boleh kontrol. Sebab apa kita boleh achieve
perfection sebab kita boleh control the temperature. Okay, kita boleh control temperature Thermomix kita lah. Okay, kenapa saya beli Thermomix? Sejarahnya, ceng. Of course lah sebab tengok. Satu, sebab saya rasa saya punya bil terlalu tinggi lah sebenarnya, to be honest. Kita pula try to cut short on perbelanjaan. Saya baru keluar daripada tentera tahun 2019, saya buka klinik sendiri dekat Cyber Jaya. So times Ahad, saya baru nak start klinik and then at the same time COVID. So anak pula 6 kan, nak kena makan, nak kena provide makanan kepada seluruh keluarga. Dan suami saya pula suka saya masak, tak suka kat luar, so saya kenalah masak. Nak juga masak, balik end up, okay, siang kita kerja klinik, kerja berhempas pulas di klinik, balik penat tapi semangat wajah tu masih ada nak nak bagi masak dekat anak-anak. Tak ada suara. Dengar ke? Okay. Tapi end up apa tahu sebenarnya? End up saya jadi stres sebab bila masak nak kena kemas, you nak bagi family happy, masak, tapi you end up you stress sebab I nak masak lah, lepas ni I nak kena kemas lah. So Dia kata apa bahan-bahan ni Kak Wah? Tengah scroll Kukido International. Tengok apa yang Apa, go ahead. apa je nak nostalgia tahun lepas ni. Okay, so alhamdulillah saya I think I made the perfect decision kan Mak kan? Make the decision kan? Aspire tengah tengok malu I. You all tengok okay, my husband tengok I malu. Okay, I think I made the perfect decision, of course dengan sokongan daripada suami untuk membeli Thermomix ni lah. And alhamdulillah so far not a day pass by tak pernah ada hari yang saya tak guna Thermomix. That's how useful, sangat-sangat berguna Thermomix ni lah. Yang paling penting saya rasa sebagai seorang ibu dan sebagai seorang isteri, dia banyak membantu dalam saya punya well-being juga at the same time. Well-being sebab saya tak rasa stres dah nak masak. Balik sama ada okay, cukup budak-budak lah sekarang ramai kan, okay korang tolong potong ni Umi nak masak, so I just lepas dalam ni I leave, lepas balik di atas ataupun budak-budak lah kan kena masak, sebab senang je guna Thermomix ni. Yes, I think it helps a lot well-being. Satu kita fikir dah sangat pasal belanja banyak untuk grab food. Untuk saya sekali ada lah, macam pagi tadi pun ada beli kan, nak makan roti canai kan. Roti canai boleh masak kat sini tuan-tuan. Okay, dah habis, okay, kita tengok. Next. Sekarang ni kita masuk sayur-sayuran dia, okay? Lagi kita sambung cerita. Lah dengan Thermomix ni boleh cerita-cerita je kan. Letak Exactly, membawang ya Lina. membawang, bukan Thermomix membawang lain, kita membawang lain. I'm serious about the well-being part. That is wujudnya itulah. So long bean, okay. Semua. Okay, zucchini saya tak berapa suka, saya tukar kepada terung. So kita akan masuk semua sekali, zucchini, chicken thigh, green peppercorn saya tak suka juga, dengan daun limau. Masuk sekali lah Nah. Okay. So doktor, family you besar. So bila masak dengan Thermomix cukup tak untuk semua orang? There are certain things yang I kena masak 2 kali. Macam, tapi I masak guna Thermomix sebab I tak nak, dia macam mana, QC dia tu kena sama. Contoh kuih tiaw, macam kuih tiaw. Kuih tiaw, mi goreng. Sebab anak-anak I semua tu kali tambah. Okay. Apa ada tadi ya? Water, basin. So kalau kita guna cookie dough, kalau kita nak double portion boleh, as long as dia punya limit tu tak go above
the maximum indicator kat dalam simbol tu. Okay, so boleh je kalau nak double portion atau nak half portion dekat dalam based on cookie dough punya recipe tu. Agree, tapi okay, agree on that. Tapi sebab yelah, I punya memang akan nak exceed lah. Sebab I kena Banyak anak remaja kan. Okay, water, coconut milk. Okay, habiskan. I rasa coconut milk this size is perfect lah kalau kita guna cookie dough sebab banyak yang guna portion that size. Alright. Okay, masuk. And then now is cooking for 10 minutes. Alamak. Okay. Alright, so itulah dia cerita saya untuk kali ini. Sekarang kari hijau ayam tengah masak, akan dimasak selama 10 minit. Take home message kalau boleh lah saya nak memberitahu kepada kawan-kawan di luar sana yang rasa macam nak beli, tak beli. Satu, I think it really helps with my well-being, saya punya well-being lah. Dan saya harap kalau tuan-tuan perempuan decide nak beli Thermomix ni, dia dapat membantu tuan-tuan perempuan juga untuk improve not only your well-being, yelah happy wife, happy life kan. Kan apa kan? So mak pun kurang menjerit, anak-anak pun happy. So itulah dia. Untuk itu kita pergi ke Hatnyai pula untuk bersama dengan Ratu resipi kita, Kak Kui. Okay, doktor dah prescribe tu. Lepas ni bagi tahu husband, doktor kata kena beli Thermomix. Okay? Tak tipu, doktor kata. Okay, sekarang kita kena dengar cakap Ratu pula. Queen nak suruh beli Thermomix ni. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, sebelum kita mula, nama saya Queenie, boleh panggil Queen je. Okay, usually saya dah guna Thermomix dalam setahun lebih. So sebenarnya setiap hari seperti baru lepas beli Thermomix sebenarnya. Okay, so hari ini saya nak perkenalkan resepi yang saya nak masak iaitu pulut mangga. So kalau pergi sempadan Thailand ataupun mana-mana kawasan di Thailand, memang ini adalah dessert yang memang popular. So rugi kalau tak cuba. Tapi dalam cookie dough sekarang dah ada resepi dan exactly rasa dia pun sama. You all boleh try lah. Okay, so kat sini saya dah preset untuk sticky mango. So saya nak tunjukkan Thermomix ni sebenarnya boleh measure. Okay, so sebenarnya kita tak perlukan banyak-banyak bowl pun. So kat sini arahan dia, dia suruh masukkan air dulu. Sebab pulut ni kita akan steam. So just masukkan air, tangkan dia. Okay, so dalam 800 gram. Okay. Kemudian tekan next saja sebab hari ni saya masak guna guided cooking ya. Kita guna cookie dough. So senanglah. And then sekarang ni kita letakkan aroma dish. Tapi sebelum tu saya nak ajar untuk timbang beras pulut. So dalam arahan 150 beras pulut. So saya ada beras pulut. Kuah je. Mudah sangat guna Thermomix. Tak payah banyak-banyak bowl. Okay. So masukkan 100. Okay. 150. Lebih pun tak apa sebenarnya resepi ni. Nak lebihkan sebab pulut tu kita steam dalam aroma dish. So up to 500 pun boleh. Tak ada masalah kalau suka pulut yang banyak. Okay. So yang ini kita timbang. Selepas timbang selalunya saya akan timbang dekat basket ni.
And then saya dah basuh sebab senang nak basuh kan. Sebab tu kita, semua perkakasan Thermomix ni memang multi purpose. So boleh gunakan saja. So saya akan masukkan beras dalam ni and then basuh dan saya akan letak dalam bekas dan you all boleh rendam saja. Dalam arahan kat sini pulut perlu direndam dalam 2 jam ataupun semalaman. Okey. So hari ni kita punya demo pun kita akan share ilmu. So apa yang saya belajar, kenapa kita perlu rendam pulut. Okey. Sebenarnya kita rendam pulut ni di sekitar pulut ni sebenarnya dia ada asid, saya lupa apa nama dia, tetapi asid inilah yang akan menyebabkan bila kita makan pulut kita akan rasa angin. So setengah orang akan rasa bisa-bisa, betul tak? Siapa selalu macam tu? Ada yang ada yang rasa makan pulut je dia akan berangin sepanjang masa. Sebenarnya itu kerana pulut yang kita makan itu tidak direndam dengan betul ataupun dengan masa yang sesuai. Sebab bila direndam, air itu akan menguraikan asid dalam pulut. So dia akan mengurangkan rasa angin apabila makan pulut. Okey, so lepas ni itulah sebenarnya kenapa kita perlu rendam pulut. Okay. So actually, gatal buat dekat. Sebelum masa show tadi, sebenarnya saya dah kukus pulut sebab kalau mengikut arahan ni, pulut perlu dikukus selama 40 minit. Tetapi kerana saya selalu gunakan pulut susu, so pulut susu ni dia cepat sedikit masak. Dan tak perlu rendam lama sangat sebab tekstur dia memang lembut. Kalau pulut biasa memang agak lambat sikit lah untuk kita masak. So pulut saya sebenarnya dah siap sementara tunggu kawan-kawan lain tadi. So saya gunakan kiri kanan. Saya nak show pulut yang telah dikukus. Cantik kan? Yang ini tak sampai 40 minit pun, dalam 25 minit saya kukus tadi. So saya stop. So kita dah dapat pulut yang cantik. So pulut dah siap. Seterusnya saya akan tunjuk macam mana kita nak buat santan dia. So still guna resepi yang sama. Senang sangat. Senang sangat sebenarnya. Kita ikut saja step by step. Okay, and then sekarang ni, hari ni saya tak measure semua barang tau. Sebab saya nak tunjuk kat you all. Kita potong dia dan masuk dia terus. Okay, so 150. Okay. And then tekan next. Gula pun dalam 50. So kita tekan. Saya usually kalau saya kat rumah, saya masak memang tuang-tuang je. Sebab itulah pun sebab kenapa saya beli Thermomix sebenarnya. Semua nak mudah. Betul tak? So ada sikit lagi. Okay, dah 50. And then garam sedikit. So kalau ikut dalam resepi 1/4 teaspoon. So kalau you all ada spoon measure macam ni boleh gunalah. Kalau tak ada guna jari je kalau dah biasa kan. So saya ambil ni 1/4. So tuang je. Kita masak guna Thermomix, tuang-tuang je. Lepas tu suruh dia kacau. Kita tunggu dia panggil. Betul tak? Itulah yang paling best sekali. So sekarang ni kita tutup. Next. Okay, so dalam 5 minit
kuah santan ni akan dimasak dengan suhu yang betul. Iaitu suhu low temperature untuk santan ya. So saya, and then Arhan turn speed to 1. Turn pada 1. Okey. Sementara kuah santan masak, dalam Thermomix kita boleh setkan temperature yang betul untuk masak santan supaya santan tak pecah minyak. Okey, so kita akan dapat santan ataupun kalau kita masak lemak, kuah yang cantik. Okey, so sekarang ni kalau guna Thermomix, kita akan guna temperature low temperature untuk masak santan daripada 80 darjah Celsius sehingga 98 lah. Okey, so kat sini sebab tadi saya dah kukus pulut, jadi you all tak nampak tapi sebenarnya benefit yang paling seronok dan paling saya suka dalam Thermomix adalah ni, multiple layer cooking. Okay, so kita boleh masak menggunakan 4 layer. Kat atas kita steam. Macam ni saya dah steam pulut. So kat dalam ni kita boleh masak macam tadi Elina cakap, kita boleh masak nasi ataupun telur dalam basket, and then dekat mixer bowl kita boleh, dekat mangkuk dia tu kita boleh masak sup ataupun kuah, contohnya nak buat mi kari ke ataupun apa-apa saja. So menjimatkan masa, menjimatkan tenaga. And then untuk pengetahuan semua, Thermomix ni tak menjana elektrik yang kuat sebenarnya. Dia punya low consumption tu memang rendah saja. Setakat ni dekat rumah saya tak ada perkenalkan elektrik yang mendadak. Sama daripada tahun lepas lah. Cuma kalau naik pun kalau semua bilik on aircon saja. Alhamdulillah sekarang semua kat rumah kan. So semua nak pasang. Itu saja yang akan melibatkan kenaikan. Okey. Semalam saya mencari mangga. Saya pun jumpa sebesar-besar ini. Tapi ada yang saya dah potong. Dia kata yang ni sedap jugalah. So saya cari mangga yang mangga lili ke tapi tak jumpa lah. So kita gunakan mangga ni. Apa nama tadi dia bagi? Saya lupa dah. Okay. Syok tengok Queenie masak dekat balcony. Boleh. Okay. Lupa pula nak cerita. Nasib baik Elina tanya. Minggu lepas saya masak dekat dapur, betul? So hari ni saya nak tunjukkan, boleh saja bawa ke mana-mana Thermomix ni. Dia mobile. So hari ni saya nak tunjuk masak dekat beranda rumah saya dekat tingkat atas. So dia quite okay lah. Space dia senang, so sebenarnya boleh je bawa ke mana-mana. Janji ada sambungan sahaja untuk kita onkan Thermomix lah. Okay. So kuah santan saya ada dalam seminit saja lagi. Okay, selain multiple layer ni, ini yang paling sangat-sangat menjimatkan masa lah, terutama untuk mak-mak yang sibuk. Macam Dr. Amy tadi, 6 orang anak. Saya ada 5 orang anak, sama juga. Semua kejap-kejap nak makan, kejap-kejap nak makan. Peti ais tu dibuka tutup, kan, betul tak? Rasa kalau saya peti ais, saya mungkin marah jugalah, betul tak? So Ini ni lecturer tau. Lecturer lepas tu cuma anak. Saya ada 5 orang anak. Okay, so tadi saya dah ceritakan is suhu yang betul yang kita boleh guna untuk certain masakan guna Thermomix, dan outcome dia memang sangat-sangat cantik dan juga yang kita nak macam itulah. Contoh macam santan tadi, kita kalau masak dekat dapur, ambil masa lama dan perlu kacau selalu agar santan tak pecah, betul tak? Tapi guna Thermomix, tengok saya boleh simpan dengan you all, kan? And then saya tak perlu kacau pun kuah santan ni. Kejap lagi saya akan tunjuk outcome dia. Memang cantik. And then saya ada satu petu untuk resepi ni.
Kalau mana yang suka kuah santan yang pekat sedikit, time ni boleh tambah sedikit. Tadi masa nak tambah tu boleh tambah setengah sudu tepung jagung. So kuah kita akan nampak likat sedikit, macam selalu kalau makan kat Thailand, diorang memang akan tambah Oh, alamak, hang. tap saja. Okay, dah ada dah. Okay. Okay dah. Okay, next. So dia just transfer sahaja. Sebelum transfer tu, okay, saya nak tunjuk. Nampak tak? Alamak. Tak nampaklah santan dia. Nampak. Okay. Nampak sikit kan? Okay, dah siap sebenarnya. So, dalam ni, the last step tu disuruh kita untuk setting nak makan pulut mangga ni. So sebelum saya tunjukkan outcome dia, kita pergi kepada Awan ni untuk menu yang saya pun paling suka. Okay, so pass to Wani ya. Okay. Hai semua. Assalamualaikum, selamat petang. Nama saya Alwani Diana. So boleh nak panggil Alwani ke, nak panggil Diana ke, Wani ke pun boleh. Tapi selalunya orang panggil Zahirah McWilson lah. Amboi. Bukan orang Thai ke? Tiba-tiba pula. Terus selalulah orang panggil, nak buat macam mana kan. Okay, so hari ni I akan buat air. Tadi kita dah buat nasi, kita dah buat lauk, kita dah buat dessert pulut mangga kan. Lepas tu apa lagi Thermomix ni boleh buat? So Thermomix ni boleh buat air juga, boleh buat jus. So hari ni kita ada kat Thailand, so kita nak minum Thai green tea. Okay? So Thai green tea hari ni saya akan pakai daun teh. Okay? Bukan serbuk instant. Alright? So macam mana kita nak rebuskan teh ni supaya kita dapat extract teh tu secara perfect. Tak terlebih dan tak terkurang. So teh tu kembang betul-betul. Alright? So apa saya akan buat? Saya akan pakai 4 sudu daun teh ni lah. Okay? 1, 3, 4. Okay, so senang. Terus masuk je. Dia dah cakap dah. Alright? Okay, so sekarang dia suruh saya masukkan 1000 gram air. Okay, so saya ada air kat sini. Saya tak tahu air ni berapa banyak. So saya akan suruh Thermomix yang timbangkan. Alright. Alang-alang saya habiskan je lah. Okay. So sekarang ni saya dah tahu dah saya punya air ada berapa banyak kat dalam ni. Next step kita nak buat tutup je. Okay. Dan kita rebus selama 7 minit pada suhu 90. Okay. So sekarang ni saya punya Thermomix tengah merebus teh. Jadi sekarang kiranya kalau kita rebus teh guna guna dapur kan, guna cerik ke, guna periuk ke, kita tak boleh kontrol tau suhu untuk kita rebus teh tu. So kita tak boleh nak tahu dia kembang betul ke tak. Kadang-kadang kalau macam kita letak air panas pun, kita pun tak tahu macam mana berapa lama nak kena letakkan dengan air panas tu, kita tak tahu suhu air panas. Dan dengan ada juga teknologi sekarang macam penapis air tu kita boleh set kita nak suhu berapa kan. Tapi kekurangan dia bila kita masukkan air tu ke dalam cawan ataupun ke dalam teko, suhu dia tu akan berkurangan secara perlahan-lahan lah. Jadi kita tak boleh maintain suhu pada 90 darjah Celsius tu. So dengan Thermomix kita boleh maintain 90 darjah Celsius selama 7 minit.
So sebab itulah Thermomix ni boleh dapatkan rasa yang perfect setiap kali kita masak. Okay? Okay, so sekarang saya akan cerita sikit pasal kita punya Thermomix ni boleh masak dengan cepat dan fresh setiap hari. Okay, contoh yang kita ada kat sini, contohnya saya boleh buat orange juice ataupun lemon juice fresh setiap pagi. So I tak payahlah macam nak kena perah dulu malam-malam ke apa ke. So I just masukkan lemon, dalam masa berapa saat dah siap dah I punya lemon juice. Kan, so senang. So sama juga macam yang apa yang I guna kat sini, nanti I akan tunjukkan apa bahan yang I dah buat secara fresh lah kat rumah. Alright. And also kita akan dapat perfect meat every time. So betul setiap kali kita buat macam hari ni kita dah nampak kita dah masak lauk, kita masak nasi, tapi sebenarnya Thermomix pun boleh buat roti juga, dan kita punya roti tu boleh diuli secara perfect sebab dia punya mesin tu akan imitate cara macam kita uli tangan. Sebab itulah uli guna Thermomix ni ambil masa cuma 2 ke 5 minit sahaja. So kalau kita uli pakai tangan tu kadang-kadang 20 minit, setengah jam kan. So kita boleh dapat perfect dough setiap kali kita buat lah. So kita boleh maintain. And also kita boleh buat homemade sorbet ataupun ice cream. Okay, so kenapa Thermomix ni boleh buat ice cream sedangkan dia bukan ice cream maker? Betul tak? So kalau ice cream maker tu, dia boleh sejukkan ice cream tu kat dalam mesin dia tu kan, sebab tu dia boleh jadi ice cream. So kelebihan Thermomix is, dia punya motor tu, dia akan berputar tanpa menghasilkan haba. Jadi bila saya masukkan bahan-bahan yang beku ataupun bahan-bahan yang sejuk, contohnya frozen fruits, buah yang telah dibekukan, so dia boleh putarkan tanpa mencairkan buah tu. So sebab tu saya boleh dapat fresh ice cream tanpa gula, tanpa bahan pengawet. So sangat sihat lah untuk kita bagi dekat anak-anak. So kadang-kadang anak-anak ni suka kan makan benda sejuk-sejuk, ice cream kan. Tapi bila makan macam sugar rush, melompat sana sini apa semua, dan tak elok lah juga untuk dia punya kidney kalau too much gula kan. So macam tu lah kita control, kita beli buah, kita bekukan dan kita just blend kat dalam Thermomix. Alright? Okay, so kalau macam kita ada ais, lepas tu kita nak blend guna Thermomix untuk dapatkan macam chef ice, macam ABC ataupun terasa nak makan bingsu, makanan Korea tu pun sama, kita boleh guna Thermomix untuk pecahkan ais tu. So ais tu takkan cair, so kita boleh dapat ABC dekat rumah. Senang je, simply masuk ais, lepas tu dah boleh siap dah kita punya ABC, and then kita boleh letaklah topping yang kita nak sendiri. Okay, so sekarang ni saya punya Thermomix ni dah keluarkan lampu merah kat sini, kalau boleh nampak. Tak nampak Okay, tak apa. So ada lampu merah kat sini, maksudnya saya punya bowl ni tengah panas. So kalau tengah panas, kita tak dinasihatkan untuk sentuh lah sebab hazard. Tapi dekat atas ni, dekat warna grey ni, dekat pemegang, dekat tepi-tepi ni semua kita boleh sentuh, tak ada masalah. Nak pegang, nak peluk, nak cium Thermomix tu pun tak ada masalah. Sayang kan? Dah beli mahal-mahal. Okay, so kalau bila benda ni sangat safety, maksudnya bila saya tengah masak, saya bawa anak kat sebelah ataupun anak saya ada kat sebelah, saya tak perlu risau sebab semua ni takkan melecur, takkan ada terpecik, takkan ada bahayalah dekat anak yang kecil macam tu. Dan selamat juga untuk warga emas lah, untuk orang yang dah berumur, kadang-kadang tangan dia dah tak kuat ke apa ke, so bila dia guna Thermomix ni, selamatlah untuk dia sebab dia tak perlu, dia boleh handle dengan lebih baik lah, boleh elakkan accident, terkena tangan panas apa semua, melecur semua kan. Alright, so sekarang tadi kan 7 minit kan, sekarang saya tinggal lagi 1 minit sahaja. So maksudnya dalam masa 7 minit tadi tu saya boleh buat macam-macam dan saya boleh check saya punya masa tinggal lagi 1 minit. Okay,
So nanti saya akan masukkan susu dan susu pekat dan juga susu cair. Dan saya nak ceritalah kat sini, susu pekat yang saya guna adalah susu pekat yang homemade guna Thermomix. So inilah yang saya maksudkan, kita boleh buat fresh ingredients, bahan kita sendiri kat rumah. So tak perlu beli bahan-bahan dekat luar. Kita macam tadi kawan saya dia guna stok ayam buat sendiri, saya guna susu pekat buat sendiri, ada yang buat yogurt sendiri kat rumah. So kita tak perlu beli bahan-bahan lah, ingredients perasa kat luar tu yang ada banyak preservative lah. Okay. So tinggal lagi 15 saat. So kejap je rebus teh, tapi kita tak perlu nak jenguk-jenguk, tak perlu risau melimpah apa semua dan boleh pegang lah, tak ada masalah. Okay, lagi 2 saat dah siap. Okay, wow. Kalau dapat bau ni, memang bau dia sangat-sangat fresh, okay, amazing. Alright, kalau nak tengok kat dalam dia dah nampak warna hijau. So saya akan tapis, okay, dekat depan semua orang. Alright. Saya akan tapis saya punya Thai green tea. Bismillah. Oh, nampak tak colour dia? Sebab kita guna teh, daun teh yang betul. Kita bukan guna instant, kita bukan guna powder, okay? So sangat fresh. Dan teh dia pun kembang betul-betul. Dia tak terlebih kembang dan tak terkurang kembang, okay? Nampak? So rasa dia memang sama macam kat kedai lah. Okay, sebab tu kita boleh dapat air ataupun makanan yang rasa dia sama level macam hotel. Okay, so saya akan buang dulu serdak ni. Macam hotel je, macam hotel dekat Thailand. Okay. Okay. So saya dah buanglah habuk-habuk daun-daunan bunga-bunga kita tadi tu. Okay, masuk balik. So sekarang ni dia tengah panas lagi ni. Tapi jangan risau, kita boleh masukkan dia balik. Kalau pakai blender biasa tengah panas ni dia tak jalan dah, tak boleh blend dah. Okay, so kita tengok macam mana Thermomix ni boleh berfungsi walaupun dia tengah panas pada suhu 90 tadi. Okay, so saya akan masukkan susu sejat. Alright, so dia cakap 120 susu sejat. So saya akan masukkan kat sini. Saya terus tuang je. Alright. Dan susu pekat. Okay. Ini memang rahsia lah. Susu pekat. Kalau beli kat luar tu kita tak tahulah apa yang ada. So kat sini kita boleh tahu apa yang kita letak dekat dalam bahan kita. So kalau nak kurangkan manis boleh kurangkan. Okay, Thermomix tak marah. Kalau kita letak sikit ke letak banyak ke dia tak marah, boleh kurangkan. Okay, lagi sikit. Alright. Okay. So itu sahaja. Sangat senang. So macam mana saya nak kacau saya punya teh tu dah masuk susu pekat, dah masuk susu sejat. Macam mana nak kacau? Tak payah susah-susah. Tangan ni cantik-cantik simpan buat urut suami. Jangan buat kacau-kacau teh. Okay. Okay, so sekarang saya akan putarkan pada speed nombor 8, kelajuan 8. Okay, 10 saat sahaja. Okay, siapa yang kira tadi? 10 saat sahaja. Dan saya punya Thai green tea dah siap. Masya Allah, sedapnya. Okay, tak payahlah nak pergi Thailand dah. PKP pun tak ada masalah.
Okay, kita tengok. Saya tuang sekarang juga. Sebab tak ada apa nak ditunggu dah. Saya boleh tunjuk sekarang. Tak ada apa nak disorok-sorokkan. Okay, nampak Bismillahirrahmanirrahim. Cantik kan warna dia sebab kita pakai fresh ingredients. Kita tak pakai instant. Okay. So nampak tak saya dah tuang air tadi. So saya cerita sikit lah design dia, engineering design. Saya dah tuang air tadi. Lepas tu dia punya mulut dia ni tak ada titisan-titisan. So tak payahlah nak susah-susah nak kena tapis, nak kena tadah-tadah. So dia punya design ni takkan meleleh lah. Kalau saya lah kat kampung dulu nak hidang air teh kan. Dekat tetamu selalulah termenitik-menitik kan. Bahkan mak mertua tengok pun macam aduh dia ni tak pandai tuang ke, padahal TikTok tu masalah kan. Alright. So nampak? Kita punya buih. Okay. Perfect. Buih kita cantik. Okay. Tak ada, saya tak perlu. Saya pakai baju rambu-rambu ni pun tak ada masalah, kita boleh masak. Saya boleh buat air teh. So tak payah nak tarik-tarik macam ni kan. Dah terpecik-terpecik kena baju. Lengan baju tu semua tak ada masalah. Boleh pakai cantik-cantik duduk rumah. Okay. Okay, so back to Syazana untuk kita tengok apa hasil Pak Krapau. Yeah, back to Elina first. Oh, back to Elina first. Okay. Okay, balik ke Bangkok. Sini. Okay. Okay, kita balik Bangkok. Sebelum kita show semua last result. Okay. I nak emphasize lagi lah. So kita dah tengok semua different dishes semua tadi. Kita dah tunjuk all the benefits of Thermomix. Quick and easy, cepat, senang. Everyone can cook. Kita follow cookie dough tu memang dia tunjuk step by step. Apa nak kena buat. Healthy. Kita buat kita punya chicken stock sendiri. Kita buat kita punya susu sendiri. Auto cooking, auto washing. Kita boleh Thermomix boleh basuh sendiri. Lepas tu kita ada auto cooking guna rice cooker mode, sous vide mode, semua tu auto cooking. And then macam siapa yang Syaz cakap tadi, goodbye to cooking fumes. So kita semua pakai lawa-lawa hari ni untuk gas kita. Tak ada pun bau Pak Krapau semua ni. Okay, tak ada. And kita ada semua over 20 functions ni. Kita kata over 20 sebab akan tambah lagi. Okay. So tadi kan kita cakap the different plan yang kita ada dengan Thermomix ni. Okay, kalau bayar full price RM6,988 after RM200 discount, boleh dapat extra free gift. Apa extra free gift tu? Boleh pilih antara 3 cookbooks. Okay, antara yang ni 3-in-1 cooking, Chinese flavors, atau Tasty Asia. Ini popular, Tasty Asia. Okay, kalau pay full price dapat pilih antara satu ni cookbooks ni. Okay, lepas tu kalau kita beli Thermomix tadi dapat semua aksesoris semua kan, akan datang juga dengan lagi satu free cookbook. Ini saya suka ni. Basic cookbook ni dia ada artikel cakap macam mana nak dapat buat kek lawa-lawa, buat bread lawa-lawa. Lepas tu dia ada tips macam mana nak buat manual cooking guna steaming, chopping function semua. Memang best ni. Okay, so ni memang datang dengan you punya Thermomix punya set. Ini memang datang sekali. Yang tadi 3 tu boleh pilih satu untuk kalau pilih full payment. Okay, tapi kalau pilih any types of payment, kalau pilih full payment ke, installment ke, dapat yang 3 free gift tadi saya cakap. Okay, ni the silicone muffin mold ni untuk kita punya Varoma dish. Lepas tu stainless steel steaming tray ni yang ada brand Thermomix ni. Okay, dua-dua ni imported from Australia. Tak jual dekat dalam Thermomix Malaysia. Okay, so this one memang imported. First time diorang bagi benda ni. And limited quantity saja sebab kita import. Okay, memang limited. Tak tahu bila boleh habis. Okay, dan on top of that dapat free easy meals cookbook. Tu saya tak ada sekarang. Dapat 3 benda kalau beli dalam masa beberapa minggu ni. Okay, tapi first come first serve and limited stock. Boleh habis dan akan tukar gift lain. So be the first one untuk dapat gift ni sebab
jarang kita bagi 3 gifts sekali. Okay, ini pun important. So take advantage of that. Kita ada installment plan, boleh guna credit card, boleh guna debit card juga. Okay. Alright, so apa yang akan dapat dengan Thermomix ni? Accessories yang saya cakap tadi, cookbook, lepas tu cookie dough 6 bulan dapat free. Lepas tu dapat VIP cooking class, kita ada kelas-kelas macam ni setiap minggu. Ada English, ada Malay ada 2 sekarang. Lepas tu ada Chinese juga kalau nak. So kita ada macam-macam cooking class ni, okay? Lepas tu free delivery, so yang you bayar 6,988 saja, okay? Delivery free, kita guna DHL. Lepas tu ada online recipe community, kita ada cookie dough, kita pun ada recipe community ni where pengguna-pengguna Thermomix pun contribute recipe dekat website ni. So kita pun banyak resipi-resipi lokal yang kita boleh pergi tengok. Lepas tu ada free unboxing service, kita buat melalui Zoom sekarang. Advisor support. So dalam team kita, kalau you beli dari team kita, tak banyak team yang ada ni, kita ada WhatsApp group support. Sekarang kita ada 11 WhatsApp group. You will be added dalam group ni. Kalau ada masalah, soalan, 24 jam sehari ada orang yang akan jawab. So you ada access dekat bukan satu je advisor, ramai advisor. Okay, itu yang bagusnya beli daripada team kami. Lepas tu dapat 2 tahun warranty ya. Okay, yang ada Thermomix. Kalau you nak ada 2 Thermomix macam Queenie, macam saya sebenarnya ada lagi 1 Thermomix kat sini. Saya rasa, saya believe lah, setiap rumah patut ada 2 Thermomix. Itu saya punya belief lah, okay. So, 1 saya beli as a user, lagi 1 saya dapat free. Queenie pun sama, ramai yang macam tu. Macam mana nak dapat second Thermomix for free? Join kita, bayar 268 sahaja, boleh jadi advisor, dapat banyak free gift. Okay, tanya you punya advisor pasal plan-plan advisor kita, okay. Boleh sign up. Okay, sekarang saya nak pass balik dekat chef-chef hari ni, chef imported daripada Thailand. Okay, kita pergi kat Syaz dulu. Tunjuk Syaz. Sawadika je. Maksudnya nak sawadika. Okay, so hari ni inilah dia hasil masakan kita hari ni. Kapau, nasi putih, nasi sangatlah gebu dengan telur goreng. Okay. Satu lagi yang nak tunjuk, nasi tadi kan yang masak dalam cement basket. Ini I tak cuci lagi tau. Zero kerak. Tak ada kerak langsung. Okay, nasi berbutih. Okay, sangat gebu. Inilah dia hasil masakan nasi dalam Thermomix. Dan air kanji kita jangan lupa nanti kita siram pokok. Okay. Next to Dr. Eni, silakan. Okay. Okay, so ni pun dah siap. Boleh nampak tak? Betapa hijau nak tonggeng kan, takut tertumpah. So ada beautiful colours, sangat ceria colour dia, ada hijau, ada ungu, ada merah. I think lauk ni sangat-sangat bagus kepada isi keluarga kita. Dan bolehlah sebab tak nak makan dinner kan. Okay, sekarang back to Queenie. Sekejap, Queenie sekejap. Okay, saya dah dekor tadi. Okay, nampak tak? Cantik tak? Okay, Cantiknya. sekarang buat bunga. Okay, Wah. lepas tu kita curah saja santan tadi. Memanggil-manggil. Tu. So, jom ke Hadai. Okay, lepas tu Awani. Okay, hai. Okay, ni hasil Thai green tea. Nampak buih dia kan? Tebal. 10 saat sahaja kita dapatkan buih macam ni. Okay, tak perlu nak menari-nari. Okay, sekarang saya nak rasa. Depan berapa orang sekarang 100 lebih orang. Almost 200 saya nak minum saya punya Thai green tea. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Cik. Kita rasa. Malam ni kena buat lah semua. Itulah. Okay, saya nak share tips yang terakhir untuk dapatkan Thai green tea yang sedap. Ini promosi tidak berbayar tapi kita share lah kan benda yang sedap kan.
Okay, boleh beli Thai green tea yang ini. Okay, kat Shopee ada tahu. Alright, so boleh dapatkan Thai green tea ini RM10 saja sepaket, tak mahal pun tapi hasil dia memang bombastik. Alright, okay, itu saja daripada saya. Terima kasih semua Kak Punca. Okey, itu saja kita. Okey. Sekarang kita kembali balik ke KL, okey? See you next week. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Wadika, bye-bye. Thank you semua. Muah, muah, muah.